Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatin Fatihah dari kumpulan 3 bersama-sama 4 ahli kumpulan yang lain iaitu Muhammad Aidil Hakim, Muhammad Syahrul Yazrin, Nur Syahira dan Siti Nur Aisyah akan membentangkan tajuk Etika dalam Kepelbagaian Bidang Disiplin Tumpuan kepada Sosial. Pengenalan bagi tugasan ini adalah kepentingan untuk mengenali, memahami dan mengaplikasi etika dalam diri setiap individu adalah salah satu keperluan untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan insan manusia. Hal ini kerana etika dapat membentuk perilaku dan peribadi seseorang individu agar mereka dapat mengamalkan etika dengan baik dan mendapat manfaat daripadanya terutamanya dalam bidang disiplin. Saya akan teruskan dengan objektif kajian. Yang pertama adalah untuk memahami konsep etika dalam kepelbagaian bidang disiplin. Yang kedua adalah untuk menjelaskan tentang nilai etika dan peradaban dalam pelbagai tamadun untuk dikaitkan dengan masyarakat kini. Yang ketiga adalah untuk menganalisa isu yang berkaitan dengan sosial. Dan yang keempat adalah untuk mengkaji manfaat serta kebaikan mengaplikasi etika dalam sosial. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan kajian literatur. Menurut Sufyan 1995, dalam bukunya bertajuk Pengajaran Nilai dalam Kurikulum menyatakan sikap dan nilai saling berkait dan melengkapi di antara satu sama lain, tetapi kedua-duanya tidak serupa. Beliau juga menyatakan bahawa nilai adalah terbitan dan sikap adalah gagasan. Sebagai contoh, seseorang menyanjungi nilai kemewahan, maka individu berkenaan bersikap positif terhadap produktiviti dan keuntungan, serta bersikap negatif terhadap kemalasan dan kerugian. Yang kedua ialah menurut Muhammad 2004, etika adalah ilmu yang berisi aturan iaitu moral, mengenai apa-apa yang benar atau salah dan juga bersifat normatif tentang hal yang baik atau buruk. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Kaedah pertama adalah kajian perpustakaan di atas talian. Kajian perpustakaan di atas talian merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data yang berkaitan bagi menyiapkan tugasan ini. Bahan-bahan seperti artikel, jurnal serta buku-buku ilmiah adalah medium utama yang digunakan. Kaedah kedua adalah kajian pengumpulan data. Kajian pengumpulan data pula adalah untuk memastikan data yang pakai adalah relevan, tepat dan benar. Kaedah ini juga digunakan agar data yang diperolehi menjadi lebih sistematik dan tersusun. Yang terakhir adalah kajian-kajian lepas yang diperolehi daripada atas talian juga digunakan untuk menyokong dan membuktikan kesahihan data-data yang dikumpul. Okey, seterusnya ialah konsep etika dalam kepelbagaian bidang disiplin. Tokoh-tokoh falsafah awal dunia seperti Sokrates, Plato dan Aristotle telah membicarakan dua konsep etika dan peradaban ini semenjak awal Masihi. Yang pertama, melahirkan individu yang cemerlang. Kehidupan manusia hari ini adalah dikatakan berdasarkan kepada peredaran zaman. Faktor peredaran zaman ini telah menjadi cabaran kepada manusia untuk memenuhi keperluan hidup masing-masing. Kehidupan zaman moden ini telah menjadi lebih kompleks di mana selain daripada keperluan asas, kepentingan wang ringgit dan kebendaan telah menjadi pertaruhan hidup. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, maka mereka sanggup mempertaruhkan etika. Oleh hal demikian, ibu bapa memainkan peranan untuk mendidik anak-anak dengan menunjukkan etika-etika yang baik. Dengan didikan yang sempurna, secara tidak langsung kecemerlangan anak-anak dalam semua aspek kehidupan dapat dibentuk. Yang kedua ialah mengaplikasikan sikap tolong-menolong. Etika dalam masyarakat ini memainkan peranan yang penting sebagai panduan dalam membentuk tingkah laku individu dalam masyarakat berkenaan. Sesuatu nilai yang diterima oleh masyarakat berkenaan haruslah dipatuhi dan diamalkan oleh individu yang berada dalam masyarakat tersebut.
Tiada individu yang terkecuali daripada kepelbagaian kaum, budaya dan agama dalam sesebuah masyarakat yang majmuk. Sebagai contoh, sikap tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat haruslah dipraktikkan sejak kecil lagi. Hal ini kerana dalam sesebuah masyarakat, konsep tolong-menolong merupakan etika yang bagus untuk dicontohi bagi mewujudkan masyarakat yang harmoni. Dan yang terakhir ialah memupuk budaya murni. Keperluan dan kepentingan etika negara ini dapat dilihat di negara sedang membangun atau negara maju sebagai indikator atau petunjuk kepada kematangan rakyat negara berkenaan dalam menguruskan kehidupan seharian daripada peringkat rakyat bawahan maupun pemimpin atasan. Nilai dan etika yang dipegang oleh masyarakat kita selama ini mestilah dipraktikkan dalam setiap diri untuk mewujudkan etika yang berdisiplin. Apatah lagi, jika kita melihat prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan yang menjadi teras kepada pembangunan masyarakat dan negara. Menurut Fellow Utama Institut Kajian Etnik, Universiti Kebangsaan Malaysia Prof. Datuk Dr. Teo Kok Siong, prinsip ini memberi penekanan terhadap etika yang dipraktikkan supaya dapat mencorak kesejahteraan sosial sejurus melahirkan individu yang berdisiplin dalam masyarakat. Assalamualaikum, saya akan membentangkan tentang nilai etika dan peradaban dalam pelbagai tamadun. Etika dan peradaban adalah dua konsep yang bergerak seiring. Di mana ada etika, di situ ada peradaban, dan di mana ada peradaban, maka di situ juga ada etika. Kedua-dua konsep ini penting untuk memahami dan menghayati dinamika sesebuah masyarakat. Yang pertama, tamadun Islam. Di dalam peradaban Arab, terutama selepas kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, konsep etika ini ditemui dalam pengertian akhlak. Dalam bahasa Arab, ianya adalah khuluqun, iaitu budi pekerti, tabiat ataupun tingkah laku. Etika atau akhlak ini ialah tingkah laku manusia yang menggambarkan sifat dan budi pekerti mereka dalam melakukan sesuatu perkara dan sentiasa berasaskan kepada ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Konsep akhlak ini berteraskan kepada tiga prinsip utama iaitu fitrah, tabiat dan amalan. Etika mestilah sejajar dengan fitrah manusia. Hal ini kerana Islam mempercayai bahawa fitrah manusia itu pada asasnya adalah baik serta suci dari segala kekotoran sejak mereka dilahirkan lagi. Oleh itu, akhlak yang baik amatlah disenangi dan digalakkan oleh Islam. Yang kedua adalah tamadun Cina. Dalam peradaban Cina, Confucius ialah seorang ahli falsafah yang terkenal dengan konsepnya iaitu Confucianism. Adalah pelopor kepada konsep realism yang ditakrifkan sebagai tradisi, falsafah kemanusiaan atau kepercayaan yang rasional dalam sistem pentadbiran dan merupakan satu cara hidup. Confucius beranggapan bahawa etika amat berkait rapat dengan nilai kemanusiaan. Etika berdasarkan kepada takrifan Confucius ialah nilai-nilai kebaikan berasaskan kepada 5 prinsip utama Wuchang iaitu Ren, Yi, Li, Zi dan Xin. Selain itu, tamadun Cina juga mengamalkan konsep Yin dan Yang, di mana konsep ini berteraskan kuasa positif dan negatif yang perlu disatukan demi mewujudkan keharmonian bersama. Confucius juga pernah menggunakan konsep Yin Yang ini untuk menginterpretasikan segala yang ada di dunia ini. Yang ketiga adalah tamadun India. Konsep etika juga ditemui dalam peradaban India. Etika dalam masyarakat India dikenali sebagai niti sastra yang diambil daripada bahasa Sanskrit, iaitu sebahagian daripada konsep reta. Dalam kitab Veda, konsep reta ditakrifkan sebagai perintah, peraturan dan kebenaran yang dianggap sebagai prinsip peraturan semula jadi yang diamalkan dalam sistem alam semesta. Dalam tamadun India, banyak nilai-nilai manusia diterapkan dalam etika masyarakat. Nilai-nilai manusia yang diterapkan adalah nilai moral, rohani serta etika. Tamadun India juga mengamalkan holism, di mana holism ini bermaksud kesatuan dan perpaduan sesuatu masyarakat. Dan yang terakhir adalah tamadun Barat. Dalam peradaban Barat, etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos, yang bermaksud sikap dan adat yang menentukan tingkah laku sesebuah masyarakat.
Etika juga ditakdirkan sebagai satu prinsip-prinsip moral yang menentukan sesuatu tindakan adalah betul ataupun salah. Etika dan moral berbeza daripada segi sebutan tetapi membawa maksudnya hampir sama. Cuma, etika lebih kepada teori atau konsep sementara moral pula lebih kepada perbuatan. Menurut Pythagoras, beliau mempercayai kepada konsep keabadian roh. Konsep ini menjelaskan bahawa roh yang baik akan hidup semula dalam jasad yang baik, manakala roh yang jahat pula adalah sebaliknya. Selain itu, konsep kesederhanaan juga turut dipraktikkan oleh beliau. Dalam kehidupan ini, kesederhanaan itu merupakan suatu nikmat kepada manusia. Sekian, terima kasih. Jadi saya teruskan dengan isu-isu yang berkaitan dengan pelbagai bidang iaitu ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan masyarakat digital. Dalam bidang ekonomi, ekonomi adalah salah satu aspek yang penting dalam sesebuah negara. Sistem ekonomi yang kukuh akan menentukan kestabilan dalam sesebuah negara. Terdapat 5 prinsip etika ekonomi yang harus diterapkan oleh seseorang berdasarkan Al-Quran. Yang pertama adalah kesatuan, yang juga bermaksud tauhid atau unity. Ini yang bermaksud bahawa Islam menyarankan kesepaduan antara agama, ekonomi dan juga sosial, di mana kita haruslah menilik serba sedikit aspek agama dan juga sosial. Yang kedua adalah keseimbangan, yang juga bermaksud equilibrium ataupun adil. Islam amat menegaskan umatnya untuk berlaku adil. Ketidakadilan dalam mengendalikan ekonomi merupakan salah satu punca kehancuran ekonomi dalam sesebuah negara. Yang ketiga adalah kehendak bebas ataupun free will, yang bermaksud bahawa tidak dilarang seseorang yang ingin melakukan kebajikan melalui zakat, infak atau sedekah selagi ia tidak memudaratkan mereka. Yang keempat adalah tanggungjawab ataupun responsibility. Prinsip ini berkait rapat dengan prinsip yang ketiga iaitu kehendak bebas, kerana batasan dalam melakukan kebebasan haruslah diiringi dengan sifat tanggungjawab atas semua kebebasan yang dilakukan. Yang kelima adalah kebenaran, yang juga bermaksud honesty, yang juga didefinisikan sebagai kejujuran. Sifat kejujuran ini amatlah penting untuk mengurangkan kadar kerugian dalam sesebuah ekonomi. Isu yang berkaitan dengan bidang ekonomi adalah pengambilan rasuah. Pengambilan rasuah menjadi masalah serius dalam kalangan masyarakat. Hal ini bertambah buruk setelah penularan virus COVID-19 yang menyebabkan ekonomi negara jatuh dan banyak perniagaan mengalami kerugian yang telah mendesak mereka untuk menjalankan tugas dengan tidak jujur, iaitu mengambil rasuah. Yang kedua adalah mencabar etika dan nilai integriti seseorang. Sebagai contoh, banyak berlaku penipuan dalam perniagaan seperti melakukan promosi jualan murah secara palsu, penipuan mutu barangan dan penyelewangan dalam sewa beli. Dalam kedua iaitu bidang politik. Politik ialah satu perlakuan manusia untuk membawa kebaikan menyeluruh serta menjauhkan mereka daripada sebarang bentuk kerosakan yang bercanggah dengan hukum syariat Allah SWT. Etika politik bertujuan untuk menghasilkan dan melahirkan pemimpin yang bersikap jujur, amanah, berjiwa besar, memiliki keteladanan dan rendah diri. Isu yang berkaitan dengan politik adalah pengambilan rasuah. Pengambilan rasuah ini sepatutnya tidak akan timbul dalam bidang politik, kerana setiap ahli politik haruslah menjalankan tanggungjawabnya dengan amanah dan mereka tahu akan tanggungjawab mereka sebagai ahli politik. Dalam bidang yang ketiga iaitu bidang sosial, etika sosial bertujuan untuk membentuk sikap tanggungjawab dalam diri seseorang.
di mana sikap tanggungjawab ini sangatlah penting dan amat diperlukan dalam diri masing-masing kerana seseorang akan menyedari setiap peranan mereka sama ada dalam keluarga, tempat kerja maupun dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, etika sosial juga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup seharian kita. Sebagai contoh, seseorang itu akan mempelajari banyak ilmu dengan melihat persekitaran dan sekeliling mereka sama ada dalam dalam kalangan keluarga ataupun masyarakat. Yang ketiga, etika sosial juga dapat menjadi contoh dalam menyelesaikan masalah dengan pengaruh persekitaran maupun dalam media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter dan juga Instagram. Isu-isu yang berkaitan dengan bidang sosial adalah pengambilan dadah dalam kalangan pelajar. Hal ini berlaku disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Sebagaimana yang kita tahu, kawan adalah orang yang paling rapat dengan kita setelah keluarga kita. Oleh itu, pemilihan kawan memainkan peranan penting dalam isu ini. Isu yang kedua adalah ketidakterbatasan dalam pergaulan yang mendorong kepada perkara yang tidak diingini kerana mereka tidak menjaga batas pergaulan mereka. Sebagai contoh, ramai pelajar remaja yang kini hamil pada peringkat mereka masih di peringkat sekolah lagi. Dalam bidang yang keempat, iaitu bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting yang mengajar manusia untuk membezakan antara yang baik dan buruk, dan juga ia dapat menghasilkan masyarakat yang mahir dalam pelbagai sektor. 5 prinsip etika yang perlu dipatuhi oleh seorang murid. Yang pertama adalah tidak menyakiti, yang bermaksud tidak bergurau dengan perkara yang tidak menyakiti sesama sendiri. Yang kedua adalah berusaha untuk menjadi lebih baik dengan membantu orang lain dan dapat membezakan antara menyakiti dan membantu. Yang ketiga adalah menghormati orang lain sama ada guru, pelajar, orang tua ataupun pengawal keselamatan sekolah. Yang keempat adalah bersikap adil, iaitu tidak sesuka hati memarahi orang lain dan menghukum orang lain yang tidak setaraf dengan kesalahan mereka. Yang kelima adalah bersikap kasih sayang, iaitu menunjukkan sikap baik hati dan kasih sayang dengan orang lain. Isu yang berkaitan dengan pendidikan adalah pelajar seharusnya menjaga imej mereka sebagai seorang pelajar, iaitu dengan mengenakan pemakaian yang kemas dan menutup aurat untuk ke kelas. Yang kedua adalah pelajar juga seharusnya memainkan peranan dalam proses pembelajaran. Pelajar tidak sewajarnya menyerahkan tanggungjawab mendidik kepada guru sahaja kerana guru hanyalah warga pendidik yang memainkan peranan untuk mengajar pelajar mereka. Namun penerimaan ilmu itu daripada guru itu bergantung kepada usaha pelajar itu sendiri untuk memahami dan mendalami ilmu tersebut. Dalam bidang yang terakhir, iaitu dalam bidang masyarakat digital, kehidupan seharian sebagaimana yang kita tahu, kehidupan seharian manusia telah dipengaruhi dan dikawal oleh internet sama ada ketika berkomunikasi, berinteraksi, membeli belah, berurus niaga, membayar bil ataupun mencari maklumat. Negara Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai matlamat ke arah kemajuan dalam bidang ICT yang menyumbang kepada penggunaan internet semakin meningkat dan isu keselamatan cyber semakin menular. Namun terdapat sesetengah golongan yang menyalahgunakan teknologi. Penyalahgunaan ini telah menyebabkan pelbagai jenayah cyber yang berlaku, seperti yang mana yang kita tahu adalah skamer dan juga penggodaan.
Isu yang berkaitan dengan masyarakat digital, yang pertama adalah ketagihan dalam media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Menurut sumber akhbar, mereka yang melayari media sosial lebih daripada 4 jam boleh dikategorikan dalam kalangan yang ketagih. Ketagihan dalam media sosial ini seharusnya dijauhkan oleh manusia kerana ia akan memudaratkan kesihatan dan anggota badan seperti mata. Yang kedua, isu yang berkaitan dengan masyarakat digital adalah penyebaran maklumat yang palsu. Sebagaimana yang kita tahu, maklumat disebarkan dengan pesat ke seluruh dunia dalam jangka masa yang pendek. Hal ini akan menimbulkan fitnah dan seterusnya akan ke arah pergaduhan antara sesama masyarakat. Baik, seterusnya saya akan berkongsi tentang manfaat serta kebaikan aplikasi etika dalam sosial. Kita semua tahu bahawa Malaysia terkenal dengan penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum berdasarkan hubungan kekeluargaan dan nilai saling menghormati. Untuk mengekalkan keharmonian yang sedia ada, setiap anggota daripada masyarakat hendaklah mengamalkan etika dalam kehidupan seharian, tidak mengira warna kulit ataupun bahasa. Etika penting dalam mengendalikan proses kehidupan manusia untuk mengelola individu, keluarga, organisasi dan juga masyarakat untuk memastikan kemakmuran dan kebahagiaan. Manfaat etika yang pertama adalah dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat setempat tanpa mengira kaum, etnik ataupun agama yang berbeza di Malaysia. Masyarakat yang harmoni adalah masyarakat yang mementingkan disiplin diri. Hal ini berkaitan dengan kata-kata orang dahulu kala, iaitu orang yang beradab tetapi tidak berakal lebih baik daripada orang yang berakal tetapi tidak beradab. Jika kehebatan manusia hanya diukur dengan ilmunya tanpa adabnya dalam menyampaikan ilmu, maka lebih baik kita kagum dengan iblis kerana iblis lebih berilmu daripada manusia. Dan iblis diketahui bijak tanpa peradaban. Yang kedua, menggalakkan toleransi dan keharmonian kaum dalam masyarakat. Penyebaran maklumat melalui rangkaian sosial sedia ada menunjukkan bahawa masalah perkauman merupakan salah satu masalah yang serius dan boleh menggugat perpaduan negara. Sebagai contoh, pada 14 Mei tahun 2022, tembakan besar-besaran berlaku di Tops Friendly Markets di Buffalo, New York, Amerika Syarikat dan telah membunuh 10 orang dan mencederakan 3 yang lain. Mangsa yang terlibat adalah warga Afrika Amerika, manakala penembak adalah warga berbangsa Caucasian. Oleh itu, sikap toleransi yang digalakkan oleh etika boleh membawa kepada keharmonian kaum bagi menjamin perpaduan negara. Janganlah kita mengikut jejak langkah negara luar yang mengalami jenayah dan konflik akibat ketidakharmonian kaum. Yang seterusnya, dapat mewujudkan masyarakat yang berdisiplin. Seseorang yang mempunyai etika akan sentiasa berdisiplin kerana nilai yang ada dalam dirinya melatihnya untuk tidak melanggar peraturan. Adalah penting bagi seseorang untuk mempunyai sifat berdisiplin untuk melakukan apa sahaja dalam kehidupan. Oleh itu, sejak kecil lagi anak muda perlu disedarkan oleh ibu bapa ataupun guru tentang nilai-nilai etika dan peradaban. Tanpa disiplin, masyarakat akan berpecah belah dan melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya dan banyak lagi. Yang keempat, lahirnya masyarakat yang berhati mulia. Masyarakat yang berhati mulia ialah masyarakat yang dapat menggunakan sepenuhnya bakat dan memberi sumbangan positif kepada negara. Ini juga penting kerana orang yang mempunyai nilai etika akan dapat membuat keputusan yang baik. Mempunyai hati yang mulia bermakna kita sanggup mempertahankan perkara yang betul walaupun ianya sukar. Masyarakat yang berjiwa mulia akan dapat memberikan impak yang positif kepada keadaan negara. Dan yang terakhir sekali, etika dapat membentuk sasiah diri. Telah terbukti bahawa sasiah yang baik boleh dibina melalui amalan etika sopan. Seorang warga negara mestilah berakhlak mulia jika ingin mencapai apa-apa sahaja dalam hidupnya. Perkara yang paling penting untuk mencapai keamanan dan keharmonian ialah setiap warga masyarakat mesti mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dalam masyarakat. Selain itu, Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Cina, Melayu dan India. Jadi sebarang perbezaan budaya bagi setiap daripadanya
sudah menjadi bukan satu masalah kepada rakyat kita, kerana setiap kaum mempunyai nilai positifnya yang tersendiri. Baiklah, kesimpulan yang dapat dibuat adalah nilai etika yang bermanfaat perlulah diaplikasi dalam sesebuah masyarakat agar dapat memberikan bukan sahaja impak yang positif, malah kesan yang baik kepada sosial. Masyarakat majmuk juga perlulah berusaha untuk memastikan nilai etika ini tidak terpadam dalam diri setiap anggota masyarakat sekaligus dapat mengurangkan masalah-masalah sosial yang kian menjadi-jadi di dalam masyarakat kini. Sekian, terima kasih.